Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari ni aku nak sembang lagi, mungkin tajuk yang lain sikit, dan aku harap tak ada salah faham lah. Memang perangai aku ni suka perkara-perkara yang mungkin orang akan nampak benda ni melalaikan. Tetapi macam aku, insyaAllah lah, aku boleh beza mana yang baik, mana yang buruk. Dan aku suka buat satu benda yang kreativiti. Kreativiti maksudnya perkara yang berlainan. Dan mungkin aku boleh menjumpai sesuatu yang lain daripada yang lain. Itu aku. Dan apa yang aku nak beritahu sebenarnya, aku tidak ada niat untuk menyesatkan orang, dan aku sekadar sampaikan. Sebenarnya banyak ilmu yang kita boleh pelajari. Contoh aku beritahu kita tahu ada satu sudut dipanggil muzik. Kalau kita tahu muzik ni, kalau kita tengok terlalu banyak menarik manusia. Macam contoh kita tengok bagaimana Korea Selatan dia boleh Korea Selatan lah, K-pop, macam mana dia boleh naik, apa yang digunakan, bagaimana dia naikkan perkembangan muzik tu. Adakah baik untuk kita? Mungkin ada baik dan mungkin ada tidak baik. Faham? Apa yang tidak baik tu maksudnya perbezaan. Dan perbezaan tu kita kena tahu apakah tarikan, bagaimanakah untuk mengelakkan kita terjebak dalam satu tarikan. Dia ada dua. Faham? Dan kenapa kita tidak tahu, kenapa kita perlu tahu tarikan ini ada masalah yang boleh merosakkan ataupun menjadikan manusia itu jadi lain. Kenapa tarikan ini ada kebaikan? Ada. Tetapi bagaimanakah kebaikan tu dijadikan yang lebih baik? Contoh kita ambil belak sudut Arwah Rayham, Tasrif Ramli. Dan kita tahu kita terlalu banyak seniman di Malaysia seniman semua ada. Macam Maharaja Lawak ataupun apa-apa kita tengok ni, semua artis ni betul teram, semua seniman. Zul Nibai, Abang Ijam Madison, semua ni semua yang merasai. Bagaimana? Mereka tahu sudut. Dan mereka juga hidup dalam kehidupan tu. Dan takkan mereka nak buang kehidupan tu. Jadi mereka tahu bagaimana nak bawa kehidupan tu jadi yang lebih baik. Bagaimana kehidupan yang mereka tahu tu ada perkara yang tidak baik, mereka tinggalkan. Itu namanya sudut perbezaan. Dan itu yang aku boleh terjemahkan, dan masing-masing bolehlah cuba faham, kaji sebaik-baiknya. Jadi ada orang betul, ada orang tidak betul. Ada orang dalam keadaan yang betul, tetapi dia boleh mengubah. So benda ni dia akan jadi banyak pecahan. Dan apa yang aku nak kaitkan dalam pecahan ni sebenarnya, contoh aku cuba masukkan elemen muzik. Bagaimana mereka menciptakan muzik ni ada elemen-elemen dia. Contoh elemen, bagaimana dia mencipta sesuatu. Contoh daripada satu benda ni ada frekuensi dia, ada tarikan dia. Kalau dulu seni kata yang bermain dalam maksudnya bila di dubbing ke belakang, bila dimain dengan adjust macam-macam, ada semua tahu lah. Kalau DJ ni semua tahu lah. Mereka akan mendengar sesuatu lirik yang berlainan bila dilawan arusnya semula ke belakang. Satu. Yang kedua, setiap lirik-lirik yang dinyanyikan tu banyak menyentuh soal kehidupan. Dan kehidupan tu mungkin ada baik dan mungkin mereka boleh tersesat. Faham tak? Sebab tu kita dalam dunia ni, kita ada dua. Kita mesti akan ada dua. Faham? Kita ada dua sudut. Dan kalau kita tahu, kalau kita meninggal, kalau kita mati, ataupun kita satu hari, apa yang kita perlu buat dalam kehidupan untuk menjalani kehidupan ni, kita akan ada dua juga. Pilihan dua. Dan kalau kita balik pula dalam sudut pengetahuan agama, ataupun mengenali Tuhan, ataupun kita tahu Allah itu satu, mesti ada dua. Satu perbezaan yang tidak baik, satu perbezaan yang baik. Dan apa yang baik yang Allah mahukan dan apa yang Allah tidak mahukan. Dan mungkin kenapa pula kalau kita tengok pula daripada sudut contohnya
Nabi Adam tidak iblis tidak mau tunduk pada Nabi Adam, tapi sedangkan Nabi Adam pun ada membuat kesilapan. Okey, walaupun Nabi Adam menceritakan apa yang dia tahu. Jadi dalam sudut tu sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan dekat sini sebenarnya, kita ni sebagai manusia ni ada sudut yang kita kena ambil daripada mereka yang tidak tahu dan kita boleh terjemahkan. Dan supaya mereka ni faham apa yang mereka terjemahkan, apa yang mereka sampaikan, dan mereka di dalam keadaan kedudukan yang bagaimana, dan apa yang akan terjadi, tarikan yang mereka bawa tu apa yang akan terjadi. Adakah dia akan sentuh dalam aspek perubahan sosial dan segala-galanya, ekonomi ataupun apa-apa, kedudukan, pangkat, segala-galanya, benda ni. Sebab tu kita nak kena ada benda yang boleh teratur. Faham tak? Teratur dalam sentuh kehidupan ni dengan ilmu. Ilmu pula berkait dengan agama. Jadi kehidupan bergantung kepada agama kepada ketuhanan. Faham? Dan mesti jalan tu mereka boleh bawa dalam kehidupan tu menggunakan apa yang ada pada diri kita. Contoh mata yang telah diberi untuk kita menilai perkara-perkara tu supaya menjadi perkara ni jadi lebih baik. Kadang ada benda ni baik, contoh benda ni baik, orang ramai suka benda-benda ni, suka seronok. Contoh kalau kita ambil game ke apa-apa kan, terlalu banyak sampai view berjuta-juta, 56 juta. Apa kebaikan dia? Mungkin ada kebaikan dia. Mungkin kebaikan dia untuk orang-orang yang stres ataupun mereka duduk dalam keadaan ni. Contoh TikTok, Bigo, ada baik, ada sebenarnya ada, tapi bagaimana mereka gunakan benda-benda ni untuk benda ni selama kehidupan, faham tak? Ilmu, kehidupan, ilmu dan ketuhanan dia nak kena sama, lurus je. Dan ingat, waktu kita lurus tu dia akan pergi ke dua. Sebab apa? Di dalam kebaikan belum tentu kita berada di dalam kedudukan yang baik sekarang waktu tu. Dan mungkin kedudukan yang baik tu kita sebenarnya mungkin akan tersasar pergi dalam kedudukan yang tidak baik. Itu manusia, maksudnya perjalanan manusia. So ilmu lah, benda ni ilmu. Dan kalau misal kata ada orang dia tahu sudut ilmu-ilmu gini, mereka nak jadikan kitab, mereka kena ambil sudut-sudut agama tu, mereka kena teli betul-betul ayat Al-Quran mana dia nak kena angkat, ayat mana yang dalam kitab mana dia perlu ambil, dan mereka harus terjemahkan benda ni supaya mereka tahu dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan dunia dan akhirat ni, dia ada jalan dia. Tetapi yang berkekalan tu di akhirat. Dan di akhirat tidak akan ada orang yang akan dicampak semula ke ataupun tak ada. Sebab kehidupan syurga ni dia kekal. Bila dia kekal, maknanya dia adalah manusia ataupun insan-insan, makhluk Allah yang terpilih, yang ada. Okey, duduk di dalam tu. Maknanya bila duduk dalam tu mereka kekal selama-lamanya. Kenapa? Sebab mereka duduk di dalam tu kerana mereka ni faham dan tahu kedudukan. Contoh syurga, mereka tahu mereka kekal sana. Adakah mereka tahu syurga tu akan penuh? Mereka tidak melihat ke tentang ciptaan Allah ni semua. Jadi bagaimana orang yang seharusnya duduk di dalam syurga dan pengetahuan yang duduk di dalam syurga. Syurga itu luas. Dan dia ada, mungkin ada yang terjemah dalam berbagai-bagai sudut. Tetapi kita kena faham, syurga itu adalah kehidupan yang kekal. Kekal lah. Jadi tak perlu nak fikir orang tu kan tua, muda semua. Dia kekal. Jadi kita tak boleh bawa sudut akhirat itu sama dengan sudut dunia. Tak boleh. Sudut dunia ni kita tahu kita duduk dalam satu dewan perperasaan je. Dan kau sekarang ni, kertas ujian kau ni, contoh kau duduk dalam dewan perperasaan tapi kertas ujian tak sama.
orang yang duduk sebelah kau menjadi ujian, tak sama. Tapi markah yang Allah nak, yang akan dinilai itu sebenarnya Allah yang lagi tahu. Contoh, kau ambil peperiksaan, siapa yang sediakan kertas soalan? Waktu menjalani peperiksaan, guru apa yang akan berada di dalam tu? Tak mesti guru yang sama. Adakah guru patut bercakap ataupun beritahu soalan, jawapan-jawapan daripada situ? Tak boleh. Faham? Dan harus kertas soalan itu diserahkan kepada siapa yang memberi soalan. Maknanya yang pakar lah. Yang pakar dalam soalan ilmu ni, contoh dia bahasa Malaysia ke apa, kalau kita ambil sudut dunia lah. Jadi dia yang akan nilai. Contoh orang ni jawab soalan matematik, jadi guru matematik lah. Dan bila guru matematik ni, dia macam-macam formula dia. Contoh kalau matematik ni dia ada formula ni, tapi dia nak formula yang paling tepat. Kadang-kadang formula ni berlainan tapi jawapan dia sama. Jadi siapa yang menentukan dia? Dia macam konon ada menteri pula. Dia macam tu lah. Mana dia akan nilai-nilai ini mana sudut profesional pula. Begitulah kita di dunia dan akhirat. Dan akhirat itu kekal. Akhirat itu kekal. Dan di dalam, kalau kita dalam sudut neraka ni dia macam dalam satu kelompok. Okey, kelompok di mana mereka akan menjalani satu ujian demi proses demi proses untuk masuk ke dalam syurga. Dan mereka kena tahu. Dan seandainya proses-proses ni, contohlah mereka telah cipta di dunia. Seandainya mereka telah ciptakan proses-proses ni di dunia, dan mereka yang duduk di dalam tu tidak pengalaman, tidak tahu tentang sudut kehidupan, hanya mengetahui sudut ilmu daripada apa yang dia faham, habis. Dan dia tak akan tahu permasalahan manusia kat luar dia tak akan tahu penyebab dia, kenapa dia begini. Jadi kita tak boleh nak terus pam satu kali. Jadi kita, sebab tu cakap benda ni banyak pecahan. Okey, aku boleh cerita sampai sini. Dan mengenai pasal muzik, frekuensi ni sebenarnya, ataupun daripada bab-bab ni sebenarnya, dia ada macam dia macam ada satu yang boleh buat minda kita. Contoh kalau kita dengar lagu slow, kita akan, kalau orang suka lagu bahagian jazz, dia akan, sebab apa dia minat jazz? Jazz ni dia akan buat minta terti. Kadang-kadang orang ni tak minat jazz, tapi bila dia terdengar bunyi jazz, dia duduk tengah minum kopi dekat kafe ke mana-mana kan, dekat shop kopi, so mereka akan relax. Kenapa? Lagu tu memang buat relax. Ataupun contoh lah kan, contoh pula, okey, dia nak duduk kat shop kopi ni, tiba-tiba dengar lagu Ayat Maidin. Kena tak? Tak kena. Jadi dalam tempat yang, contoh kedai kopi tu, shop tu memang tempat relax lah, tapi dimainkan lagu Ayat Maidin ataupun lagu kromok lah. Kita bagi Malaysia kita kenal kromok. Kena tak? Jadi adakah membawa ketenangan pada orang yang duduk minum? Sebab tak sesuai. Faham tak? Dan muzik ni juga dia main peranan. Faham tak? Muzik ni main peranan. Dalam keadaan manusia tu relax, dalam manusia keadaan tu tak relax, dalam manusia tu dalam keadaan yang brutal, struggle. Ada. So kalau contoh dia pergi pub, pergi disco, tempat-tempat joget pasal-pasal lampu ni kan, dia mesti lagu techno, dung 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 dung. Jadi apa orang duduk, boleh ke yang orang masuk dalam tu dung 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 dung, kau bawa kitab, kau bawa watakkan orang alim masuk ke dalam tu untuk dengar muzik? Tak kena. Sebab itu sesuai untuk orang apa? Faham tak? Dia sesuai untuk orang apa ni? Jadi dalam sudut kehidupan ni dia banyak menceritakan. Dalam soal kehidupan ni dia banyak menceritakan apa yang kita faham, dan apa kita kena tahu, dan apa kita kena lihat. So ini aku mampu nak kongsi lah. Dan pada mereka yang pandai main gitar, apa yang aku nak beritahu, tali gitar ni kau masuk current, dan bila kau main gitar tu, kau grind chord A, A minor semua kan, bila kau main lagu tu, kau ada kena current tak? Tangan kau ada rasa kena elektrik? Tak ada. Bunyi. Dan bila kau tahu daripada gitar tu dipanggil gitar elektrik, ataupun kadang-kadang ada orang gunakan satu benda untuk dia letak dalam gitar kapuk tu, dia akan bermain.
Dia tak kena current, tetapi arus tu akan pergi ke satu tempat. Contoh speaker akan mengeluarkan bunyi. Speaker keluarkan bunyi. Contoh speaker keluarkan bunyi. Bila speaker keluarkan bunyi, makna dia tengah bermain dalam sudut arus. Okey, sudut arus elektrik yang mengeluarkan bunyi. Kadang-kadang tak gunakan sudut elektrik ni pun bunyi boleh keluar. Tetapi sebabkan dia nak irama tu sedap, lebih digit lagi dia dengar dan dia nak feel dengan tune tu, jadi dia adalah benda ni diciptakan. So untuk feel benda ni. Jadi untuk melihat benda-benda begini, kenapa feel tu ada? Sebab tu mereka ni kreatif. Mereka nak cari kenapa bunyi ni ada feel. Kenapa bunyi ni ada feel. So bila bunyi ni ada feel, contoh okey, kau main gitar. Seorang ni main gitar, dia mungkin ada terfikir, nak buat satu kreativiti. Aku nak tahu bila aku petik macam ni akan jadi bagaimana, apa yang akan jadi dalam macam aku cerita tadi kan, sudut macam lepak kafe tadi kan. Kenapa aku nak tahu? Okey, jadi bila kau cari pasir, kau cari air ke apa-apa, untuk melihat sebenarnya apa yang ada dalam muzik tu, bunyi tu telah mendatangkan efek dia. Apa efek dia? So mungkin kau boleh ambil tali gitar tu, kau cek tali gitar paling panjang, tengah tu pula kau lilitkan dia punya tune. Okey, maknanya kau akan ada satu tali yang lebih. Tali yang lebih ni kau boleh fikir, aku nak arus ni, kalau dia pergi ke dalam satu arus, sempat macam speaker ke apa, akan menghasilkan bunyi. Tapi aku nak tahu pula yang ini, kalau aku letakkan dalam satu tempat, apa yang akan terhasil? Apa yang terhasil? Kedudukan tali ni pula, tali ni dia, kau tengok tali ni dia tak boleh semua tali ni sama. Tali tebal, tali nipis semua kan. Jadi bagaimana kau kena tahu tali nipis tempat dia bahagian mana. Mungkin kau akan cari satu plate yang nipis, plate yang nipis untuk dijadikan frekuensi, letakkan pasir. Faham? Ini semua kita boleh lihat, kita belajar. Mungkin kita tak buat tapi kita macam dah tahu, dan kita boleh menceburi, memahami. Okey, itu satu. Kenapa aku cerita dalam bab ni? Maknanya kau tahu bila kau petik sesuatu tu akan terhasil bunyi-bunyi, dan kau boleh melihat apakah bunga tu, kenapa ada keindahan daripada benda-benda ni petik, apakah keindahan tu. Jadi ada sudut yang boleh menceritakan. Contoh, jadi bila kita mengaji pula, okey, kita tukar pula. Bila kita mengaji, kita ada hukum idgham ma'luna, ma asli, ifa hakiki, semua ada kan. Okey, cuba aku nak beritahu. Contoh pot. Jadi dal bertemu dal. Okey, pot. Jadi kita tahu sebut dia daripada sini ke sini. Untuk apa? Untuk apa? Jadi ada orang mengaji, dia dah gunakan mic. Dia guna mic. Hop kop. Hop bet. Hop bet. Kabba. Kabba. Ba ba. Ba ba. Ha. Sa. 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 Ambil mic, cuba melihat apakah bentuk keindahan yang terhasil. Kalau kita memahami daripada hukum, kita memahami daripada apa kita sebut, apa yang kata hasil daripada sebutan tu? Sebenarnya adakah dia mencorakkan sesuatu, bunga ke apa ke, kita tak tahu. Dan benda tu boleh mengubah. Kerana apa? Mereka cuba mencari satu kreativiti menggunakan mic. Lalu mic tu dia tahu arus tu akan bawa dalam sudut pergi ke speaker, dan mereka boleh bawa cari mana lagi satu ni boleh aku bawa ke satu tempat lagi, pergi ke plate, pergi dekat ni. Okey, contoh tadi kita tengok cinematic, dia menghasilkan air tu bukan setakat boleh tuang lurus, dia boleh menjadi bengkok. Sebab apa? Bila kalau kita tahu fader mungkin double fader, ada single fader kan, dum 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 dum, itu yang kaki yang dekat bawah tu, bawah drum tu. Jadi bila dia bawa satu curung air tu, dia cari frekuensi tu. Kenapa bunyi ni kadang-kadang orang suka main double fader apa? Kadang-kadang ada arus yang menceritakan. Ada begitu. Ini maksudnya pengetahuan sains boleh dalam pada benda ni masuk ke dalam bidang sains. Ini masuk dalam satu sudut bidang, macam-macam ada bidang. Sebab tu dia pecah. Tapi pecah tu yang kita nak kena berhati-hati supaya jangan ada
Tiba-tiba dia dah jadi sini, dia ke sini pula. Habis. Dia kalau dah ke sini, kau boleh ke sini balik. Jadi jalan macam jalan bengkok lah jadi. Itu cerita dia. So aku mampu cerita sudut ni dalam pengetahuan macam ni saja. Sebab kreativiti ni manusia. Dekat luar tu mereka ada apa saja. Contoh macam mereka ada duit, Abid Liu dia ada duit, Nilofa ada duit, semua orang ada duit, banyak-banyak ustaz ada duit kat luar ni. Ustaz Kazim Elia semua yang ada berduit, mungkin orang boleh cipta satu makmal studio atau apa-apa untuk mencarikan satu keunikan untuk Islamik, menciptakan sesuatu benda yang baik. Takkan nak berharap pada animasi Upin Ipin dia nasib baik. Kalau kita ni fikir benda-benda terlampau sangat, kita tak boleh fokus untuk mencarikan keharmonian, kedamaian dalam bentuk kartun. Jadi kartun menceritakan. Jadi digunakan kartun tu dalam elemen yang betul. Jadi budak tu pakai seluar pendek, tapi dia tak letak budak orang tua pakai seluar pendek, dia letak budak yang pakai seluar pendek. Sebab budak-budak lagi. Jadi benda ni banyak. So pada mereka yang suka bagi hukum cerita kitab ni, banyak. Bila satu fahaman kita, bukan kita pecah, nanti kita akan faham. Bila sefahaman ni akan dia macam pong, mungkin dia meletup. Dia macam frekuensi lah. Kenapa benda ni boleh meletup? Sebab terlampau, terlebih sangat. Contoh, kenapa boleh menghasilkan bom? Sebab apa? Sebab benda ni dah banyak tembus ni, dia akan boleh menghasilkan benda yang boleh meletupkan. Meletupkan otak manusia ni. So, dah aku nak tahu nak cakap macam mana, pulau dia masing-masing. Jadi aku nak gerak dulu. Kalau orang tanya umur aku berapa, aku mungkin tahun 2023, 2021 lagi 2 tahun lagi umur aku dah masuk 40 lah. 40 40 Bila tua dah aku. So aku nak gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.